Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita buka kitab baru dah, habis dah sahih fiqh sunnah. Kita buka kitab Jawharatut Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi kitab ni karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani, Jawharatut Tauhid. Dia bahas masalah tauhid lah. Dia syarah pada bait 114 bait dah, bait syair lah. Ni saya zaman dulu mengapa syair dulu. Nak mengaji kitab ni. Mengapa syair dulu ya? Jadi syair lah. Syekh Ibrahim Al-Laqani buat syair 114 bait dah. Lepas tu ada ulama yang namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri pula. Dia syarah kitab ni lah. Dia panggil putus macam tak malah lagi putus. Jadi kitab yang syarah ni Tuhfatul Murid. Kitab ni dia nak kata dia terjemah belaka tidak lah. Yang ambil sebahagian maksud tu hak penting-penting yang perlulah pada masyarakat dia buat kitab ni. Berdasarkan syarah je dah Tuhfatul Murid tu Ibrahim Al-Bajuri terhadap mata syair Jawharatut Tauhid. Benda ni banyak lah kalau kira dah. Sama saya ni saya baca dah buku ni, saya kira kita tengok lah mana saya berhenti baca tu, kita sambung waktu ya. Hari ni kita bincang mukjizat Nabi Muhammad SAW, banyak antaranya kalamullah dah. Bait syair itu Ibrahim Al-Laqani itu ya, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullah mu'jizul bashar. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah banyak dan terang. Katsiratun ghurar, banyak dan terang. Di antaranya adalah kalamullah yang melemahkan manusia. Kalam Allah SWT pun adalah mukjizat Nabi yang melemahkan manusia. Mu'jizul bashar, melemahkan manusia dah. Tak kala musanif pengarang ini telah menyebutkan pada keterangan terdahulu mengenai penguatan Allah Ta'ala bagi sekalian Nabi dengan mukjizat-mukjizat. Maka bait syair ni beliau mengingatkan mengenai banyak dan jelasnya mukjizat-mukjizat itu untuk Nabi kita, bukan selainnya. Kalau kira suhu mukjizat Nabi Isa boleh hidup mati ke apa, Nabi Isa tukar jadi ular dan sebagainya, belah laut lah. Sebenarnya lebih terai kepada Nabi Muhammad SAW dah. Dia kata lebih hebat Nabi lah. Maka tujuan pembicaraan sekarang adalah memberikan peringatan atas banyaknya mukjizat Nabi SAW dan jelasnya akan banyak seperti Quran. Maka tidaklah ada keraguan perihal kekafiran orang yang mengingkarinya. Putus macam dah. Sedangkan mukjizat Nabi SAW tidak seperti itu, maka jika dia sudah masyhur seperti memancarnya air dari antara jari-jari Nabi SAW, maka fasiklah orang yang mengingkarinya. Tak sampai tahap mutawatir dah. Hadis cerita tentang mukjizat ni, maka dia tak sampai kafir lah, tapi jadi fasiknya. Orang yang ingkar mukjizat Nabi, keluar air daripada tangan Nabi dah. Hadis tu sahih, tapi tidak banyak sangat sehingga dikatakan mutawatir, maka dia dosa lah mengingkarinya, fasiknya. Dan jika dia tidak masyhur dan telah tetap dengan jalan yang sahih juga atau berhasan, maka ditakzirlah orang mengingkarinya. Tak masyhur, tapi sahih. Tengok hadis tu sahih juga dah, sanad yang sahih, maka ditakzir, kena beri hukuman lah kepada orang yang mengingkari mukjizat Nabi tersebut. Mengenai perkataan musannif pengarang itu dah, minha kalamullah, maka telah terdahulu bahawa kalamullah itu dipergunakan atas sifat yang qadim dan atas lafaz yang turunkan atas Nabi SAW. Dia dipandang beribadah antara membacanya serta yang menentang dengan sependek-pendek surah darinya. Sebagaimana juga dipergunakan atas keduanya ini nama Al-Quran. Akan tapi lebih banyak penggunaan kalamullah pada sifat yang qadim dan Al-Quran pada lafaz yang hadis. Ini stain ni lah. Kata ilmu Asy'ariyah ni.
Kalau salah ni tak baca detail sangat setara ni lah. Dikira kalamullah ni kita kena kata bukan makhluk dah, supaya tidak berkata benda yang kita tak tahu melibatkan Allah SWT dan melibatkan Allah SWT ni bukan makhluk. Jadi gitulah, tak usah bicara detail sangat, tapi sini bicara lah. Biasanya kalamullah ni sifat qadim lah. Al-Quran ni sifat lafaz yang hadis. Nak jadi macam Mu'tazilah lah, Al-Quran tu dia kata bukan makhluk lah, mengikut Mu'tazilah. Jadi gitulah. Tak apalah, sini kita baca dah. Di sini musannif pengarang menghendaki dengan kalamullah itu akan lafaznya. Dan hanyalah musannif menaskan atasnya secara khususkan dia adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dan paling berkelanjutan kerana kekalnya hingga hari kiamat. Jadi dia kata sini lafaz kalamullah. Kalamullah ni qadim dah. Tu sifat Allah. Tapi ini lafaz pada kalamullah tu dia kata hak ni dia masuk ke kalamullah. Mukjizat Nabi ni Quran dibaca sampai sekarang. Bahkan tak ada Nabi lain yang mempunyai mukjizat hebat seperti Quran ni yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah Quran ni sampai sekarang pun tidak ada orang boleh mengubah sedikit pun ayat Quran. Bahkan ia terjaga dengan dihafal berjuta-juta manusia dah. Mungkin beribu berjuta apa Quran ni menyebabkan dia terjaga dah. Terjaga. Sehingga kan tidak mungkin ada perubahan. Lain tu ada lagi berubah dah. Ada lain-lain nafas pada dalam. Kalau orang ngaji betul Sahih Bukhari hak kata setelah Quran Sahih Bukhari tu ia ada cetakan pelbagai tu dah. Ia panggil naskah kitab daripada macam-macam. Tu banyak lagi dah. Ada berbeza, ada setengah berbeza sampai 200 hadis. Ni ada, hang tak ada sampai 200 beza dah. Jadi itulah kitab selain Quran lah. Allah tidak rela menjadikan satu kitab yang paling terjaga selain pada Quran lah. Quran saja yang terjaga. Sehingga tak berubah ayat, bilangan ayat kau. Sapal dan ni ayat dulu sapal dan ni. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah pertama insyiqaqul qamar atau terbelahnya bulan. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu bahawa dia berkata, tak kala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bulan terpecah dengan dua pecahan. Maka satu pecahan berada di belakang gunung dan satu pecahan lagi di depan gunung. Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Dan orang kafir Quraisy berkata, ini adalah sihir. Maka utuslah seorang kepada ahli afaq. Hingga kamu semua dapat tahu apakah mereka itu melihat seperti ini atau tidak. Ahli afaq ni jauh lah. Orang penduduk jauh tu. Suruh tanya, siapa kita nampak ni? Orang kafir Quraisy nampak ni. Maka ahlul afaq memberitakan bahawa mereka pun telah melihat bulan itu terpecah dua juga. Supa lah. Maka kaum kafir Quraisy berkata, inna sihir berlanjutan. Maka sesungguhnya bulan itu terpecah menjadi dua bahagian sedangkan dia ada di langit. Meskipun kadang-kadang mendahului kepada waham bahawa dia turun dari langit ke gunung. Nampak turun. Sekali tengok tu macam turun ke gunung lah. Sebenarnya tidak, tapi pecah dua saja. Dan ni tahu Allah alam lah, hari tunjuk dalam internet ke apa tunjuk tak. Dia tunjuk macam ada garis sel. Di bulan tu ada garis sel. Macam mungkin terbelah lah. Nampak macam belah dia. Bagi dua dah. Itulah benda yang orang kata salah satu tanda lah. Tapi tak tahu lah tidak kayak gimana. Cuma ada orang tunjuk gambar dah. Di bulan tu memang ada nampak macam ada garis sel. Macam belah dua lah bulan. Yang kedua, taslimul hajari wasyajar atau mengucap salahnya batu-batu dan pohon-pohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taslim ni bisa lah hajar tu batu-batu. Wasyajar tu pokok-pokok bisa ke Nabi ni pepohonan. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu bahawa dia berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Lantas kami keluar kepada sebahagian penjuru Mekah ni. Maka tidaklah batu atau pepohonan menyambutnya kecuali berucap, semoga salam Allah untukmu wahai Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Yang disebut gitu lebih kurang lah. Jadi dengar, Ali pun dengar. Yang ketiga, tasbihul hasa atau bertasbihnya batu-batu kerikil, batu-batu kecil batu kerikil pada telapak tangan Nabi SAW. Sabit telah meriwayatkan bahawa Anas bin Malik berkata, kami pernah duduk di samping Rasulullah SAW. Lantas beliau mengambil segenggam batu kerikil, maka bertasbihlah batu-batu kerikil tersebut di tangan beliau sampai kami dapat mendengar bunyi tasbihnya.
Kemudian beliau menumpahkannya pada tangan Abu Bakar, maka dia pun bertasbih lagi. Kemudian pada tangan Umar, maka dia pun bertasbih lagi. Kemudian pada tangan Uthman, maka dia pun bertasbih lagi. Kemudian pada tangan-tangan kami, maka dia tidak bertasbih pula dah. Ya, tangan-tangan pembesar-pembesar sahabat ni tasbih lagi, lepas tu siapa kau ada tak bunyi tasbih. Tasbih ni tidak benda basah ni, setengah orang dia pacak kubur nak beri syafaat, tunggu basah benda tu bertasbih, benda hidup tidak ni batu teguh ni, nak batu teguh pun bertasbih. Tak mestinya benda yang kata benda bernyawa macam pokok bukan bernyawa juga kira dah, tapi dia benda yang kata itulah hidup kita kata dah. Yang keempat mujizat Nabi ni haninul jazak atau kerinduan batang kurma. Pokok batang kurma tu rindu kepada Nabi dia. Hadis mengenai hal ini masyhur dan mutawatir. Yang ini bahawa Nabi SAW sebelum dibuatkan baginya mimbar, maka beliau berkhutbah di sisi batang kurma ni. Nabi khutbah dulu, dia duduk nyanda, aku duduk sekali dengan batang kurma lah dah. Dan tak kala sudah dibuatkan bagi Nabi mimbar, maka beliau berpindah kepada mimbar lah. Maka semua orang yang berada dalam masjid mendengar satu kerinduan dan suara yang agung dari batang kurma itu, sehingga hampir dia terpecah kerana sedih atas perpisahannya dengan Rasulullah SAW. Bunyi peteriuk ke apa dah. Lantas Nabi merangkulnya, maka dia pun berhenti seperti rintahan anak kecil. Dia dipeluk oleh ibunya dan didiamkan dari tangisnya. Kemudian Nabi bersabda, jika engkau mahu, maka aku kembalikan engkau ke tengah-tengah kebun yang mana nanti akar-akarmu akan dapat tumbuh dan bentukmu menjadi sempurna serta daun, dan buah akan berganti-ganti padamu. Dan jika engkau suka, akan aku tanam engkau di dalam syurga. Lantas pada wali Allah akan memakan buahmu. Kemudian Nabi memperhatikan padanya agar dapat mendengar apa yang hendak ia katakan. Maka batang kurma itu pun berkata dengan suara yang dapat didengari oleh orang yang di sekitarnya, engkau tanam sajalah aku di dalam syurga, lantas para wali Allah akan memakan buah-buahan dariku, dan aku pun boleh berada pada satu tempat yang tidak ada bencana padanya. Maka Nabi pun bersabda, sungguhnya aku akan perbuatnya. Kemudian batang kurma itu berkata lagi, aku milih negeri tempat kekal berbanding negeri tempat kefanaan. Dan Nabi pemerintahkan, maka ditanamlah batang kurma itu di bawah mimbar. Dan Hasan, jika ada dia bercerita dengan hadis ini, maka dia pun menangis dan berkata, Hasan, cucu Nabi dah, wahai hamba Allah, batang kayu pun rindu kepada Rasulullah SAW. Kau Hasan Basri ni? Hasan Basri rasanya. Maka kamu semua lebih layak untuk merasa rindu bertemu dengannya. Itulah lebih kurang dah. Yang kelima, mengembalikan mata Qatadah ketika mata itu terkeluar ke atas pipinya dah. Perai-perai ni sampai kecabut mata dah. Tubik. Mata tu nak gipah pipi dia, nak cabut dah. Peristiwa yang demikian berlaku ketika waktu peperangan di Uhud. Qatadah berusaha melindungi Nabi SAW dari sasaran anak panah dengan wajahnya. Maka sebuah anak panah mengenai sebelah matanya, lantas mata itu keluar ke atas pipinya. Maka Qatadah mengambil mata keluar itu dengan tangannya dan segera berjalan menuju Rasulullah SAW. Tak kala beliau melihat sebelah mata Qatadah yang berada pada telapak tangannya, menangislah beliau dan berkata, jika engkau mahu berserabahlah dan nanti balas semua anda syurga. Dan jika engkau mahu, aku kembalikan matamu, dan ini aku berdoa pada Allah untukmu sehingga tidaklah engkau kehilangan sesuatu. Mendengar itu, Qatadah berkata, Rasulullah, sungguhnya syurga itu adalah benar-benar sebagai satu balasan yang indah dan pemberian yang agung. Akan tapi aku ada seorang lelaki yang tertimpa penyakit cinta kepada para wanita isteri-isteri. Dan aku khawatir bahawa mereka nanti akan berkata buta sebelah, maka tidaklah mereka akan datang kepadaku. Dia kata begitulah. Kalau memang boleh aku bermohon, maka tolonglah engkau kembalikan mata ke ini dan berdoalah kepada Allah agar dia memberikan syurga bagiku juga. Dia kata doa dua-dua lah. Minta ke Nabi dah. Maka Rasulullah pun mengembalikannya pada tempatnya dan berdoa, ya Allah, peliharalah Qatadah sebagai dia melihara wajah Nabimu, lalu jadikanlah matanya yang sebelah itu sebagai yang paling baik di antara kedua matanya dan sebagai yang paling tajam pandangannya. Dan Qatadah pun kembali seperti sedia kala dengan kedua mata yang utuh, yang molek belaka dah. Akan tapi mata yang dikembalikan oleh Rasulullah itu adalah yang paling baik dan paling tajam memandang dan tidak pernah sakit ketika mata yang sebelahnya menderita sakit. Mata hak so lagi tu masuk kurang molek banding dengan mata hak cabut dah. Nabi bobo semula, siang mula mata Qatadah ni nak. Ni pesah lah, ni hak sahih belakang. Yang keenam, kesaksian biawak dengan nubuat Nabi SAW.
Tak tahu setara mana nak. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah berada pada suatu pertemuan yang diadakan oleh sebahagian sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arabi, Arab pedalaman lah, Arab kapur lah, Arab pada pasir, yang baru pulang berburu biawak. Biawak dog. Itulah dia bicara ni. Dalam nama dia. Biawak pada pasir, ada setengah kata-kata biawak pak kita macam mana. Biawak pada pasir tak macam mana. Yelah, kau tak tahu dah. Jadi, orang Arab ni makan dog lah, biawak dah. Maka berkatalah Arabi itu, siapakah ini? Para sahabat menjawab Nabiullah. Maka Arabi berkata, demi Lata dan Uzza, aku tidak beriman dengannya kecuali jika biawak yang aku bawa ini beriman. Dan dia melemparkannya di hadapan Nabi SAW. Dia supuh nama Lata dan Uzza, peka pula biawak dekat Nabi ni. Kalau biawak nak kata beriman, bawa ke beriman dah. Nak menganyi ke Nabi sebenarnya. Biawak tu mapuh dah kalau tahu tak. Nikah ke kan nak. Maka berkatalah Nabi, wahai biawak. Maka biawak itu menjawab dengan ucapan yang terang dan jelas, dapat didengar oleh semua orang yang ada di sana. Aku penuhi panggilanmu, dan semoga keberkahan untukmu, wahai hiasan zat yang akan mendapati hari kiamat. Nabi berkata, siapa yang engkau sembah? Biawak itu menjawab, engkau adalah utusan Tuhan yang menguasai segala alam dan penutup segala nabi, dan sungguh beruntunglah orang yang membenarkan engkau, serta celakalah orang yang mendustakan engkau. Mendengar hal tersebut, Arabi tersebut pun masuk Islam. Kita tak tahulah kuat setara mana ni, wallahu a'lam. Perkataan musannif dengan mu'jizul bashar artinya Allah yang menjadikan para manusia lemah untuk menentangnya dan mendatangkan yang seumpamanya. Bahkan semua makhluk itu adalah seperti itu dengan ijma'. Jadi melemahkan seluruh manusia dah. Mukjizat Nabi ni dia boleh melemahkan, mengalahkanlah semua makhluk manusia dah. Allah Ta'ala firman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu misli hadzal qur'ana la ya'tu mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, jika berkumpul para manusia dan jin untuk mendatangkan yang seumpama Al-Quran ini, nescaya tidaklah mereka akan mampu mendatangkan yang sama dengannya, walaupun sebahagian mereka menolong terhadap sebahagian lain. Nuak ayat Quran ni tak boleh lah, dia akan bunyi lain lah. Dia ada seni yang lain lah, tak kena lah, tak masuk. Dan sebabnya dikhususkan manusia dan jin, sedangkan seluruh makhluk adalah seperti itu, kerana dari keduanya dapat terrupa dan tergambar wujudnya. Perbezaannya dengan selain keduanya seperti malaikat kerana keismahan mereka. Cerita-cerita ni manusia dan jin ni benda yang dibebaskan syariat lah. Dan mereka ni lah orang yang kira yang bertanggungjawab lah. Nak pakai Al-Quran dan Sunnah ni lah, Al-Quran ni. Jadi kalau mereka hak jahat-jahat tu cuba buat ni, Quran setara mana pun tak jadi dah. Nak lawan Quran dah. Malaikat tu tak boleh lah, pasal dia memang ikut lah. Dia ni dikontrol oleh Allah SWT 100% yang tidak ada ikhtiar dah, kira dah, tidak ada pilihan. Dan musannif hanya membatasi atas manusia kerana mereka lah yang menentang terhadap yang demikian dengan perbuatan. Jadi manusia je hak deki ni nak lawan Quran. Al-Bashar ni manusia adalah keturunan Nabi Adam. Sebabnya dinamakan demikian kerana kenampakan basyarah atau kulit luar mereka. Basyarah ni kulit pula ya. Sebab apa dipanggil bashar ni? Kerana kulit manusia lah. Nah, kulit je luar mereka. Nampak ni kulit luar je dah. Ada je perut tak nampak dah. Mengenai sekumpulan Al-Quran itu dapat mengijaz, melemahkan, tidaklah ada khilaf. Hanya ada khilaf itu pada bahagian-bahagian Al-Quran yang terpendek yang dapat mengijaz. Dan jumhur ahli tahqiq memilih, ahli-ahli yang inilah kajian mendetail yang boleh tahqiq membetulkan, mendetailkan lah. Memilih bahawa bahagian Al-Quran yang terpendek yang dapat mengijaz adalah surahnya yang terpendek atau 3 ayat. Di pendapat-pendapat dah. Qadiyah berkata yang terpendek adalah surah Al-Qawthar atau 1 ayat atau berapa ayat yang seukuran dengannya. Menurut zahir pendapat pertama bahawa 1 ayat atau 2 ayat tidaklah dapat mengijaz meskipun dia mengimbangi 3 ayat atau 1 surah dalam hal panjangnya seperti ayat Al-Kursi. Sedangkan yang muktamad bahawa ayat yang panjang dapat mengijaz seperti halnya 3 ayat. Detail belakang ni. Lama kala bicara detail lah. Biasa hak ni selagi tak ada dalil tak usah bicara lah nak. Tapi hak ni bicara agak je.
Setara mana dikatakan boleh jadi mukjizat ni. 3 ayat lah kata setengah ni. Atau ayat panjang dia. Dan para ulama bersisih pendapat mengenai rupa ijaz. Rupa dia mengalah ke melemah ke manusia ni. Cara guna belah mana cara dia tak khilaf lah dah. Satu pendapat mengatakan keadaan Allah yang memalihkan mereka dari mendatangkannya seumpamanya, seumpama Al-Quran, berserta keadaan mereka itu mampu atas yang demikian. Dan pendapat ini dinamakan qaulus sirfah. Keadaan jadi mereka tak boleh nak buat serupa dengan Al-Quran lah. Walaupun mampu, dia sebut sini mampu ni. Ni style itulah. Ilmu kalam. Sedangkan jumhur ulama dalam hal ini berpendapat bahawa rupa ijaz, rupa nak melemahkan manusia ni, mengalahkan manusia ni, oleh cabaran Allah tersebut adalah keadaannya pada tingkat balaghah dan fasahahnya yang tertinggi dia. Ayat bunga lah. Ayat bunga dan ayat yang fasih bahasa Arab lah. Yang tinggi berserta terkandung berita-berita tentang perkara ghaib dan kedalaman-kedalaman ilmu serta keadaan-keadaan di dunia dan akhirat. Dan juga selain yang demikian daripada perkara-perkara tidak terhitung, dan pendapat inilah yang sahih dalam rupa ijaz ini. Kita ambil inilah ngelah ni. Jumhur ulama kata mudah faham dah. Lain tu tinggal. Seterusnya, masalah Mi'raj Nabi Muhammad dan bebasnya Aisyah dari berita bohong, berita fitnah. Wajzim bi mi'rajin Nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramaw. Dan mantapkanlah dengan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah mereka riwayatkan, serta bebaskanlah Siti Aisyah daripada apa yang telah mereka tuduhkan. Artinya, iktiqadkanlah dengan iktiqad yang jazim, yang putus, yang mantap, perihal mi'rajnya, naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan naiknya kepada langit yang ketujuh. Kepada Sidratul Muntaha hingga kepada apa-apa yang sekiranya Allah telah menghendakinya sesudah beliau terlebih dahulu melakukan Isra. Perjalanan Isra diperjalankan di atas Buraq, di mana Jibril di sebelah kanannya dan Mikail di sebelah kirinya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mula Isra dulu dah. Alik kanan itu malaikat Jibril, alik kiri itu malaikat Mikail dah yang kata. Hal keadaan Mi'raj yang engkau jazamkan yang putuskan mantap ke ini adalah seperti yang telah diriwayatkan oleh ahli hadis, tafsir dan syair, kisah-kisah perjalanannya. Jadi ni dah ceritanya buat apa pergi langit. Sebab nak jumpa tu tak boleh kata ke Allah di langit. Di atas langit. Boleh kata lah. Benda gini. Sebenarnya orang syairah peringkat awal boleh kata terima seadanya lah. Bukanlah diti apa Allah bertempat maksudnya lemah Allah. Tak usah fikir. Kalau fikir dia tu memang kita kena nafikan Allah bertempat cara macam tu pasal cara bergantung dengan makhluk. Kalau kita terima secara mana yang mudah ni agama aja. Tak pening-pala dah. Allah Nabi nak jumpa Tuhan pun naik ke langit. Bermakna Allah SWT di atas langit lah, naik ke langit lah. Gitulah nah, hak dia tu sedap fikir lah. Tak siapa pemikiran kita. Lepas tu tu lah. Dan yang hak bahawa Mi'raj Nabi itu adalah pada waktu beliau terjaga. Bukan tidur ni. Dengan roh dan jasadnya sebagaimana telah diijma'kan ke atasnya oleh para ulama abad kedua dan sesudahnya. Jadi tu sebenarnya ijma' ulama lah. Ada hak lain tu pendapat lah, kalau kita tak kata kafir pun dia kata lah moga-moga dia apa kita lah, kita kira dia ni terkhilaf pasal benda ni terai sangat dah. Hal ini berbeza dengan sebahagian ulama abad pertama yang berpendapat bahawa beliau itu mi'raj dalam mimpi, dan sebahagiannya lagi berpendapat bahawa beliau itu mi'raj dengan roh saja, akan tetapi pada waktu terjaga. Bolehlah kita kata tak kata kafir pun, sebabnya adalah riwayat orang-orang peringkat awal tak tahulah peringkat sahabat, tapi ada sebut gitu dah. Maka jika dikatakan apakah perbezaan antara keadaan mi'raj itu dalam mimpi dan antara keadaan mi'raj itu dengan roh? Apa beza dia? Maka dijawab bahawa keadaan mi'raj yang di dalam mimpi adalah pada waktu Nabi tertidur. Sedangkan keadaan mi'raj naik ke langit, mi'raj naik ke langit, Isra tu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj tu daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dah. Langit lah, langit daripada langit ketujuh atas lagi dah. Maka dijawab bahawa keadaan mi'raj yang dalam mimpi adalah pada waktu Nabi tertidur, sedangkan keadaan mi'raj yang dengan roh
Bukan pada waktu tidur, malaikat roh itu pergi ke tempat-tempat yang khusus dan jasad pada keadaan tersebut adalah seperti orang yang lali, tidak ingat apa-apa. Roh ni waktu tidur, gitulah kata nak. Tak apalah, ni ada beza antara Mi'raj dalam mimpi dan Mi'raj dengan roh. Dia kata tak, ni pun detail kot lah. Ilmu kalamnya. Dan Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah tetap dengan Al-Quran. Tu sunnah dan ijma' kaum muslimin. Maka barang siapa yang mengingkar, jadilah dia kafir. Ni ahli sunnah lah. Siapa yang Isra' kata Nabi tak pergi daripada Isra' ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia kata Nabi tak pergi dengan tubuh badan dia, jadi kafir. Pasal ni dalam Quran sendiri sebut ni. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit-langit yang ketujuh adalah tetap dengan hadis-hadis yang masyhur. Dan dari langit yang ketujuh itu menuju syurga, kemudian mustawa atau arsh. Naik atas arsh lah. Atau hujung alam ini, hujung alam dari atas arsh. Sesuai dengan khilaf ulama pada bahagian pada mereka itu ulama khilaf lah setengah mana Nabi siapa dah. Adalah tetap dengan khabar wahid. Yang ni hadis yang diriwayatkannya bukan satu orang ni, dari keadaannya khabar yang tidak sampai masyhur atau mutawatir lagi lah. Ada ahad dia kata, hadis ahad dah. Maka barang siapa yang mengingkarinya tidaklah dia kafir lagi, akan tapi menjadi fasik kalau dia tak tolak dengan nafsu dia lah. Dia fasik lalu lah pasal dia tak belajar, tak guna kaedah asalnya. Tapi bila tahu hadis sahih walaupun tidak sampai mutawatir, tak boleh tolak sikit abu dah. Dosa besar ni lah kalau dia tahu dah. Jadi dan yang tahqiq, yang cerita tidak sampainya Nabi kepada arasy lagi walaupun jumpa Tuhan dah, dia hanyalah lepas kat Sidratul Muntaha gitulah. Perkataan musannif barri an Aisyah mimma ramau. Iktikadkanlah dengan wajib akan bebasnya Ummul Mukminin Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq daripada apa yang telah dituduh oleh orang-orang munafik berupa kebohongan yang sangat besar. Peristiwa hadis al-ifk. Peristiwa bohong lah. Berita bohong, hadis al-ifk. Dan yang paling berlaku sombong dalam hal ini, di mana dialah orang yang pertama-tama berlebih-lebihan dan menyebarkan berita bohong tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul la'natullah. Ini ketua munafik, bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia paling pengak sebar berita bohong. Dia kata Aisyah berzina dan Al-Quran telah datang dengan pernyataan bebasnya Siti Aisyah dan telah tersimpul ijma' umat atasnya serta telah datang dengannya hadis-hadis yang sahih. Maka barang siapa yang ingkar bebasnya Siti Aisyah itu atau ragu-ragu sahaja, syak sahaja padanya, nescaya jadilah dia kafir. Mungkin hadis saja lah. Al-Quran sendiri pun ada turun pasal cerita bohongnya. Siapa yang kata Aisyah berzina, kafir tu. Termasuk Syiah lah. Syiah ni kata Aisyah berzina lah. Tak kata Islam, kata Islam kan kafir kalau kira sini. Ikut kaedah ni boleh jadi kafir sebab tu sangat ada Quran. Soal tolak Quran. Bukan tolak hadis yang mutawatir saja, maknawi, tapi dia tolak Quran. Kesimpulan kisahnya adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak berpergian maka beliau melakukan undian di antara isteri-isterinya. Maka tak kala beliau hendak berangkat untuk memerangi Bani Mustalaq, di mana peperangan ini dinamakan dengan Ghazwatul Muraisi. Beliau pun mengundi di antara mereka dan yang mendapat undian adalah Siti Aisyah. Maka berangkatlah Siti Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi memerangi Bani Mustalaq. Mustalaq. Ataupun pergi itu panggil Ghazwatul Muraisi. Lepas tu dan sewaktu rombongan kembali dari perangan itu, kalung yang dipakai oleh Siti Aisyah hilang. Dan rombongan pada waktu itu sedang berada di Jaz'ul Azfar, satu negeri di Yaman. Maka Aisyah pun keluar dari sekedup semacam tandung yang diletak di atas pungguk unta dan berusaha mencari kalungnya itu. Para petugas yang membawa sekedupnya tidak menyedari bahawa Aisyah tidak ada dalamnya. Hal ini disebabkan oleh badannya yang ramping, yang ringan, sehingga tidak ada perbezaan antara ia di dalam sekedup atau tidak. Ya tahu ni macam dia tutup lah. Sekedup ni macam dia boleh guling, boleh nyanyi lah. Macam tutup habis dah, cumi gelap kita kata dah. Jadi orang tak nampak dah. Maka dibawalah sekedupnya itu meneruskan perjalanan pulang sambil menyangka bahawa Aisyah ada dalamnya.
Dan setelah berusaha mencari kalungnya, Aisyah pun kembali kepada rombongan. Namun dia telah ketinggalan. Maka tinggallah dia di tempat itu hingga dia tertidur. Tidak lama sudah itu, lalulah Safwan bin Mu'attal. Dan dia telah mengenali Aisyah sebelum turunnya ayat hijab lagi. Masa itu dia kata. Dia terkemudian dari rombongan kerana hendak memungut barang-barang terjatuh. Maka segeralah dia menundukkan untanya dan membelakangi Siti Aisyah sambil membangunkannya dengan suara keras untuk segera melanjutkan perjalanan pulang. Dan berangkatlah dia dengan membawa Aisyah di atas unta dalam keadaan dia tidak memandang kepadanya. Dan beberapa waktu kemudian bertemulah dia dengan rombongan Nabi SAW. Maka orang pun mulai berbicara yang tidak tentang Aisyah dan Safwan. Dan berita angin yang tidak benar itu tersebar luas di kalangan orang-orang munafik dan kaum muslimin yang masih lemah imannya. Maka Nabi SAW berasa agak terganggu dengan hal tersebut dan beliau segera mengumpulkan para sahabat dan berkata, wahai sekalian muslimin, siapakah yang akan menerima alasanku dari sebab seorang lelaki yang kejahatannya terhadap ahli baitku telah sampai padaku? Demi Allah, tidaklah aku mengetahui perihal keluargaku kecuali kebaikan, dan sungguh mereka telah menyebut-nyebut seorang lelaki, aku pun tidak mengetahui tentangnya kecuali kebaikan saja. Safwan telah dah. Maka berkatalah Sa'ad bin Mu'az pemimpin suku Aus, saya akan menerima alasanmu dari sebab dia, wahai Rasulullah. Jika dia dari suku Aus, maka akan kutebas batang lehernya. Dan jika dia dari suku saudara-saudara kita suku Khazraj, cukuplah engkau beri perintah pada kami, nescaya kami akan kerjakan perintahmu itu. Akan tetapi Nabi SAW memerintahkan untuk bertenang dan tidak menurut emosinya. Maka Allah pun menurunkan ayat yang menyatakan tentang bebasnya Aisyah dari tuduhan. Jumlah ayat itu adalah 10 dalam surah An-Nur, mulai dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum hingga ayat ulaikum barra'una mimma yaqulu lahum maghfiratu wa rizqun karim. Jadi maka ayat itu itulah peristiwa berita dusta terhadap Aisyah. Maka berkatalah Abu Bakar kepada Aisyah, berdirilah dan segeralah bersyukur kepada Rasulullah SAW. Aisyah berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan bersyukur kecuali kepada Allah yang telah membebaskan aku. Di antara orang yang ikut menyebarkan berita angin itu adalah Masyitah. Masyitah ni bukan nama sebenarnya. Masuk dia ni si penyisir rambut ni. Tahu ni nama dia. Asal dia tukar sisir lah. Yang ini seorang selalu diberi nafkah oleh Abu Bakar, tapi Abu Bakar bin nafkah sama ke dia dah. Maka tak kala sampai padanya bahawa dia juga ikut terbabit dalam hal tersebut untuk sebar berita bohong tentang Aisyah. Bersumpahlah ia untuk tidak lagi memberikan nafkah kepadanya. Maka Allah pun turunlah ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an ya'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan janganlah orang punya kelebihan dan kelapangan di antaramu bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada kaum kerabatnya dan orang-orang miskin, serta mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka Abu Bakar pun kembali memberi nafkah kepadanya sebagaimana biasa. Jadi hak sumpah tak beri nafkah tu, kerana jahat tu sebar ni, dia kena ingat jugalah kalau kerabat orang miskin hanya pun jahat tu, mereka pun ada benda baik. Antara berhijrah pada jalan Allah ni baik dah dia. Jadi kita kena jangan melampau lah marah tu sehingga kita tidak sumpahnya tak sih beri nafkah lah. Jadi Abu Bakar beri nafkah. Jadi kisah ni, peristiwa ifk ni dalam Sahih Bukhari lah ada dah. Cuma adalah ulama bahas tu dah. Tentang dia hilal kala sungguh ke tidak hilal kala ke, peristiwa lain ke tak. Ada tolak hadis tu pasal ada hadis hilal kala ni pasal peristiwa tayamum dah. Peristiwa tayamum tu lebih kuat sanadnya. Itu perbahasan ulama lah. Tapi peristiwa ni tak sahih di segi maksudnya, mungkin di segi betul ke hilal kala ataupun dia pergi kecing. Tak tahu dah mungkin hilal kala dah. Dah. Lepas tu kena tinggal kat orang. Wallahu a'lam, yang pentingnya tak tahu dia tuduh hilal kala juga. Dia takut dia tersimbul lah. Hadis sahih pertama tu mungkin tersilap di segi bahas berapa perkara tu perkara biasa lah. Tidak mungkin 100% betul belakang dah. Terutama hadis yang sangat panjang, ada lafaz-lafaznya mungkin dipertikai kat oleh ulama dah. Ada lagi kita ni. Dah salah lagi dah. Kurun yang paling utama adalah sahabat-sahabat Nabi, kemudian tabi'an dan tabi'ut tabi'in. Wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man walal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah alihim qawman kiramun bararah iddatuhum sittun tamamun 10.
Dan sahabat Nabi SAW adalah yang sebaik-baik kurun, maka dengarkanlah. Lantas tabi'in. Lantas mengikuti bagi tabi'in. Tabi'in. Pengikut bagi pengikut lah. Dan sebaik mereka adalah dia yang memegang tampuk khalifah pemerintahan. Dan perkara mereka dalam hal keutamaan adalah seperti urutan khilafah yang terakhir dari mereka, diiringi oleh sekelompok orang mulia lagi banyak berbuat kebaikan. Jumlah mereka adalah 6 sebagai penyempurna bagi yang 10. Kita tengok syarah je kan. Tu di segi syair. Ia baru terjemah syair oleh Baqillani tadi lah. Iaitu Ibrahim bukan Baqillani, Syekh Ibrahim Al-Laqani ni ataupun syair dah. Jawharatul Tauhid. Syarah dia Tuhfatul Murid Syekh Bajuri dah. Jadi dia ambil situ lah, cuma dia peringkah lah, tidak detail secara Tuhfatul Murid tu dah. Disyarah. Seutama-tama kurun atau masa yang terakhir dan terdahulu selain kurunnya Nabi dan Rasul adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Inna Allah ikhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku di atas sekalian alam kecuali para nabi dan rasul. Dan hadis jadi tak ada orang terbaik selepas nabi dan rasul kan? Sahabat nabi dah. Tak ada makhluk paling baik setelah Nabi dan Rasul, iaitu sahabat lah. Dan hadis Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan min ba'di fawalladhi nafsi bidhi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Allah pada sahabatku. Nabi kata penting sahabatku dah, sahabat Nabi dah. Janganlah kamu jadikan mereka sebagai sasaran sudah kuduk kata huduh ke sahabat dah. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai salah seorang di antaramu menginfakkan emas besar gunung Uhud. Masalah berapa kilo ni? Jauh gunung Uhud ni. Masalah. Dia bukan besar cotek gitu, dia panjang lagi dah. Betul dia besar sikit, besar gitu dah. Tidaklah dia capai satu muk. Satu muk ni satu tapak tangan. Salah seorang di antara mereka sahabat dah tidak pula setengahnya. Jadi kalau sedekah, sahabat tu sedekah emas setara tapak tangan ataupun kurang setengah tapak tangan ada. Kecil dah. Sikit dah banding dengan haksa gunung Uhud dah. Tapi pahala dia besar lagi sahabat dia. Besar lagi sahabat lagi sebab dia permulaan punca kepada hidayah dan petunjuk ni. Jadi jasa mereka tu besar. Pahala orang semaya bel ni pun. Orang buat ibadah lah ni, orang menyembah Allah SWT lah ni, orang tidak mensyirikkan Allah SWT. Pahala tu boleh ke sahabat belaka. Lepas tu Nabi lah boleh pula dah. Tapi nak yang bunyi boleh pergi pokok tu. Sahabat tu kerana dia punca dah. Orang yang asal dah. Jadi sebab kita nanti ke zaman Nabi dah. Zaman sahabat dah. Kita kena menghargai ulama-ulama sebelum kita dah. Ulama pondok ke apa, walaupun ada kekurangan. Kita tak setuju pun. Dengan zaman mereka tu Alhamdulillah dah padan lah dah. Sekadar mereka dah. Contohnya setengah kita tak setuju kitab kuning yang banyak hadis lemah palsu pun nak agama tu zaman mereka dah. Tapi hidayah sebab orang masih pegang Islam ni dengan sebab mereka dah. Kurang sikit sebanyak tu manusia dah. Jadi kita lah ni baik setang mana, ilmiah setang mana pun wallahu alam lah. Jasa ulama dulu jauh lebih baik. Lebih mungkin lebih besar pahala je kan dia kita boleh Islam pun boleh hidayah, boleh semaya pun mungkin sebab tok nenek kita dulu dah. Tok guru kita pondok dulu yang telah menyampaikan Islam sampai kita. Jadi tetap jasa mereka tu boleh kenema dulu. Kalau kita boleh ngaji agama pun dengan sebab usaha mereka, kita kena menghargai, berterima kasih ulama-ulama dulu dah. Itulah hakikat kehidupan dah. Ada kesilapan kekurangan tu kesedia lah manusia dah. Kita boleh kritik tapi dengan beradab lah dah. Tambah sahabat ni kalau cerita perang, cerita sejarah yang nampak macam huduh sahabat ni, jangan nak terima terlalu dah. Kerana mereka ni orang yang banyak jasa pada Islam. Dan cerita-cerita ni banyak lah. Ada unsur syiah dah, ada unsur tambah, tokoh tambah dah. Bukan cerita hadis Nabi pun ada tokoh tambah. Ni cerita tentang sahabat, cerita sejarah lagi banyak lah tokoh tambah dah. Dan tentu saja mesti harus menterjih menguatkan darjat orang yang selalu melazimi Rasulullah SAW dan berperang bersama-sama Nabi serta terbunuh di bawah panjinya atas orang tidak seperti itu. Meskipun kemuliaan bersahabat dengan beliau terjadi juga untuk selama-lamanya.
Jadi kita kena utamakan tu lah hak bersama Nabi ni. Tamu-tamu sahabat bersama Nabi pergi Islam dia. Hak sahabat tidak bersama Nabi pergi tu maksudnya masuk Islam lewat dah. Tu pun ada kelebihan. Tambah-tambah lagi yang tak berawal Islam dah. Perkataan musannif pengarang kitab ni dengan fatabi'i memberi pengertian bahawa darjat para tabi'in yang mengiringi darjat para sahabat tanpa keantaraan yang besar. Nah, kerana itulah musannif mengibaratkan dengan fa yang memberi makna tertib dan takkid. Jadi tabi'in adalah orang yang berkumpul dengan para sahabat dengan perkumpulan yang saling kenal mengenal dan tidak diisyaratkan padanya lama berkumpul bersama, sebagaimana juga pada seorang sahabat bersama Nabi dah. Dia berjumpa dengan sahabat. Jadi orang ni tabi'in. Tabi'in ni pun lebih mulia jauh daripada kita dah. Dan daripada ulama hak dia ni lagi dia. Tak wali dia. Macam setengah nak cerita di Hadramaut tak wali. Ada je panggil Ainun Tarim. Tak boleh nampak sekala orang-orang buat di Tarim di Hadramaut ni. Pada kata Qulubun Tarim ni. Tak boleh baca hati-hati orang di Tarim, orang duduk di Tarim. Tu ngaruh ada. Dah hebat sama untuk guru ta'lim untuk wali pun tak boleh lawan dengan tabi'in, tabi'in, sahabat ke apa. Mereka ni jauh lebih mulia dah. Walaupun tidak diceritakan cerita-cerita pelik tentang mereka, keramah-keramah pelik, kerana mereka nak ikutan umat ni, bukannya tok wali dia ni. Tabi'in adalah orang berkumpul dengan atalah kita cerita dah ni. Walaupun sementara bersama sahabat Nabi dah. Inilah disahihkan oleh Ibn Salah dan An-Nawawi dan dialah yang mu'tamad dan menurut pendapat yang masyhur bahawa disyaratkan tamyiz, membezakan pada tabi'in tidak pada sahabina. Tamyiz ni kita boleh kritik dah tabi'in ni walaupun dia kita kata zaman molek lagi dah. Kita boleh hoyak dah siapa hidup zaman tu orang ni lemah, dhaif, lemah ingatan, penipu boleh hoyak dah. Sedangkan yang muktamad menurut kita adalah ketiadaan mensyaratkannya sebagaimana juga tidak disyaratkan pada para sahabi. Ada setengah tu. Tak ada syarat-syarat ke apa dah. Tabi'in ni. Dan seutama-utama tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Sebagaimana pula yang seutama-utama tabi'in perempuan adalah Hafsah binti Sirin. Tabi'in perempuan ni Hafsah binti Sirin terbaik. Tabi'in ni Uwais Al-Qarni. Dia masuk Islam lewat dah. Dia ni tak ada jumpa Nabi dah. Dia masuk Islam ni. Dan dia ni doa mustajab. Nabi suruh Umar minta dia doa dah. Sedangkan dia tidak jumpa Nabi pun dah. Perkataan musannif dengan fatabi'un liman tabi' menunjukkan bahawa darjat para atba'ut tabi'in adalah mengiringi darjat para tabi'in tanpa keantaraan yang besar sebagaimana pada yang sebelumnya. Dah. Jadi atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ni tidak jauh juga beza antara tabi'in dan tabi'in. Dengan dia dekat-dekat lah. Dan dasar daripada tertib yang diifadahkan, disandarkan oleh perkataan musannif pengarang itu adalah sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummatil qarnul ladina yalunani thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sebaik umatku adalah penghuni kurung yang mengiringi aku, bersama Nabi lah, sahabat tu lah. Kemudian yang mengiringi mereka itu tabi'in lah. Kemudian lagi yang mengiringi mereka itu tabi'ut tabi'in lah. Menurut zahir hadis ini bahawa kurun yang sesudah 3 kurun tersebut sama saja dalam hal keutamaannya dah. Jadi lepas kurun ketiga. Perumpamaan umat ini adalah seperti hujan, tidak diketahui apakah awalnya yang lebih baik atau akhirnya. Ada riwayat lain dah. Jadi walaupun secara umum kita kata zaman dulu lebih baik, tapi tak boleh muktamad juga. Dan kadang-kadang zaman kedua itu lebih baik pun ada tak. Masa kita lah ni zaman perang dulu 50 hari ke apa tak. 60 70 hari tu. Sekolah harap pun pakai tutup aurat dah. Sekolah sains, sekolah biasa ni nak pakai sekolah beratlah pakai skop je. Lepas tu berubah. Sekolah biasa pun pakai tudung molek, tudung labuh ni pas sekolah biasa pakai tudung labuh. Bukan sekolah harap. Jadi kesedaran itu bertambah-tambah. Ada kebaikan di situ lah. Perkataan musannif pengarang wa khairuhum man mawallal khilafah. Artinya dan seutama-utama sahabat adalah sekelompok orang yang menguasai tampuk khilafah Utsman, pemerintah yang agung, yakni perwakilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal meratakan segala maslahat kebaikan bagi kaum muslimin. Khalifah yang agung tu sahabat-sahabat lah.
utama dah. Dan Nabi SAW telah memperkirakan masanya dengan sabdanya, al-khilafatu ba'di salasun ay sanatan thumma tasiru mulkan adudan. Khalifah sudahku adalah selama 30 tahun, kemudian dia menjadi kerajaan yang menyengsarakan. Ini ada khilaf, ada kata sahih. Ibn Taymiyah berhujah hadis ni juga. Ada ulama yang berkritiknya dah. Pasal kerajaan 30 tahun tu setara mana dah. Ada kata sampai Ali habis lah. Ada kata termasuk zaman Ali lagi dah. Jadi ada kritik salasun 30 tahun dah. Hak lebih kuat hadis sahihnya, Nabi kata pemimpin Imam Rasyidin ni, khalifah, tak sebut khalifah lah, tapi imam yang dapat petunjuk ni ialah 12 khalifah. 12 lepas Nabi tu hadis lebih sahih, lebih kuat daripada hak ni dah. Ada orang ulama yang cuba pertentangkan dua hadis ni. Dia kata hadis ni tidak boleh menyokong ni. Tak apalah, kita kata ada setengah kata sanak yang boleh kritik hadis ni, boleh kritik lagi. Apa-apa pun sahabat yang keempat ni tidak ada khilaf, termasuk Ali adalah khalifah yang terbaik. Mengikut panggil ulama India tu, Syekh Waliyullah Dahlawi, dia kata khalifah Rasyidin khassah ni. Khalifah yang diberi khas ni, yang khalifah yang diberi petunjuk secara khusus ialah 4 orang. Tapi khalifah Rasyid juga ada 12 orang, 12 lah. Bukan imam Syiah ni. Syiah yang ambil hadis tu, dia kata imam Syiah 12 orang dah. Tapi hadis tu 12 khalifah setelah Nabi. Bila imam Syiah jadi khalifah ni? Jadi benda gitulah kita kata kena tengok hadis ni, tengok belakang lah, tengok soal. Kerana para raja selalu mendatangkan mudarat kepada rakyatnya. Ini kata ni, tasirul mulkan adudana. Raja ni istilah Nabi Musa. Raja ke sultan ke khalifah ke semua tu istilah yang maknanya hampir sama je dia. Lepas tu dikatakan Muawiyah ke anak dia ke, lepas tu anak beranak orang lain suku Sakam, semua panggil khalifah, tak panggil raja Malik ni. Khalifah juga mengaku khalifah ada Amirul Mukminin. Istilah tu yang pentingnya tidak mesti raja kat jahat lalu dah. Nabi Daud raja dah. Kerana para raja selalu mendatangkan mudarat kepada rakyatnya, dan golongan yang menguasai tampuk khalifah uzma adalah para khalifah yang 4, maka Abu Bakar menduduki khalifah selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Umar Al-Khattab menduduki khalifah selama 10 tahun 9 bulan 8 hari. Setiap dengan bulan dengan hari ni dah. Uthman mendudukinya selama 11 tahun 11 bulan 9 hari. Cukup 12 tahun dah. Ali mendudukinya selama 4 tahun 9 bulan 7 hari. Maka masa keseluruhannya ada 29 tahun 9 bulan 4 hari. Kalau nak kira kan? Tak capai 30 dah. Maka masa keseluruhannya 29 tahun 9 bulan 4 hari, yang dengan demikian tidaklah sempurna masa yang diperkirakan oleh Nabi SAW, kecuali dengan memasukkan sama pemerintahan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kerana itulah Muawiyah berkata, ana awalul mulk. Siapa dia kata kena? Sayalah raja pertama. Siapa dia kata? Betul ke sahih riwayat ni? Kerana perintah Hasan bin Ali masukkan ke dalam bentuk khalifah, dan yang berpendapat pada penafsiran ini adalah jumhur ulama. Sedangkan Al-Mazini ada menukil dari kalangan golongan ulama lain perihal tidak adanya saling melebihi di antara para sahabat. Tak lebih sahabat ni serupa berlaku dah. Hasan tu yang beri kerajaan Esrah, kerajaan pada Muawiyah bukan jadi khalifah sebenarnya tu. Nah, itu semua tak sel letak jawatan sebagai gimana, bukan letak jawatan sebagai khalifah. Nah, dan kita tahkim, peristiwa tahkim tu salah nah. Dia hanya suruh tuntut hukum bunuh kepada pembunuh Sayyidina Uthman, bukan suruh nanti dia jadi khalifah dah. Perkataan musannif dengan wa amruhum fadli kal khilafah, artinya ada perkataan khalifah yang 4 itu adalah hal keutamaan dengan makna banyaknya pahala adalah berdasarkan urutan mereka. Di antara mereka dalam khalifah menurut ahli sunnah, mereka yang paling utama di antara mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Itu sahabat yang paling utama lah. Dalil bagian demikian adalah hadis Ibn Umar, kami pernah berkata sebenarnya Rasulullah SAW mendengar, sebab baik umat ini sudah Nabi ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, maka beliau tidak melarang kami. Lepas tu ikutlah siapa dia. Waktu je kena wajak dulu. Berkata Sa'id, berdasarkan inilah kami mendapatkan salaf dan khalaf. Dan yang zahir bahawa kalau tidak ada dalil bagi mereka atas demikian, niscaya tidaklah mereka berhukum dengannya.
Dan pada jadi mereka itu terdapat penolakan atas Khattabiyah, yang ini satu golongan yang bernasab pada Ibnu Khattab al-Asadi, yang berpendapat dengan didahulukannya Abbas bin Abdul Muttalib. Kata utama ni dulu dah, sahabat. Dia pot daun Nabi lah dah. Sebab diubah nama mereka itu dengan Rawandiyah, agar tidak menimbulkan perasaan bahawa mereka itu adalah putera-puteranya Abbas. Dan padanya juga terdapat penolakan atas Syiah. Jadi satu golongan yang sangat berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka dia mendahulukannya atas seluruh sahabat yang lain. Semuanya akak keluarga Abbas ke atau mengangkat keluarga Ali ke, semua tu sesatlah kaguk dah. Kena ikut tadi dah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dah, bukannya Ali, Hasan, Husain tadi dah. Adapun ahli Kufah dan sebahagian ahli sunnah dan jumhur Mu'tazilah serta Sayyidina Malik pada pendapat beliau yang pertama, maka mereka ini mendahulukan Ali atas Uthman saja. Kalau kita nak kira ada Syiah yang boleh terima pakai, sekadar kata Ali lebih utama daripada Uthman, itu je. Maka dibezakanlah antara perkataan Syiah dan perkataan mereka ini. Tapi Syiah sesat, bukan hak ni lah. Di Syiah yang panggil tasyayyuk, yang ringan dan banyak periwayat hadis pun ni. Tapi Syiah kerok, Syiah hangit kata, Syiah pekak tu, lepas ke Ali lebih utama daripada Abu Bakar, Umar lebih utama Ali dah. Ni Syiah pekak, Syiah kerok dah, hangit. Perkataan musannif yalihim qaumun kiramun barrah, artinya dan yang akhir dari mereka yakni Ali diiringi oleh sekelompok orang yang mulia lagi berbuat baik. Perkataan musannif pengarang adalah iddatuhum sittun tamamun ashrah, artinya jumlah mereka yang mengiringi itu adalah 6 sebagai kesempurnaan dari 10. Jadi yang mubasyirin bil jannah, diberi khabar gembira dengan syurga. Jadi lepas 4 orang ni ada 9 orang lagi sahabat yang diberi hadis, ada hadis yang terang menyebutkan jenis ahli syurga. Di antara 10 hal itu adalah 4 khalifah yang terdahulu, sedangkan bakinya yang 6 ialah Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu sudah selesai, ingat dah. Hak 6 orang lagi kita ingat pula. Yang pertama kita ingat ataupun yang kelima dah. Pertama Talha bin Ubaidillah, yang kedua Zubair bin Awam, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'id bin Abi Waqqas, yang kelima Sa'id bin Zaid, yang keenam Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ini 10 sahabat utama dah. Dan terhadap yang 6 itu tidak ada nas mengenai lebih utamanya sebahagian mereka atas sebahagian lain, maka tidaklah kita mengatakannya kerana tidak ada tauqif. Tadi ini bukan ikut terutai dah. Jadi kita tak boleh kata Talha lebih baik daripada Zubair atau Abdurrahman lebih baik daripada Zubair, itu tak boleh. Ini kita kira sama darjat saja dah. Dengan perkhususan kelompok yang 10 ini bahawa mereka diberi khabar gembira dengan syurga, sedangkan yang mubasyirin bil jannah itu lebih banyak dari mereka, di mana Hasan, Husain dan ibunya Fatimah juga mubasyirin bil jannah, diberikan berita gembira dengan syurga lah mubasyirin bil jannah ni. Secara qat'i juga ada disebabkan oleh kerana kelompok yang 10 inilah yang ada terkumpul dalam hadis yang masyhur, dalam satu hadis. Yang ada hadis satu hadis cerita pasal 10 orang yang masuk syurga ni lah. Hadis lain tu berpacaran, maksudnya ada cerita pasal Hasan, Husain, Fatimah, ada cerita pasal sahabat-sahabat lain lagi dia ahli syurga. Maka tidak sekali dengan satu hadis lah. Maka dalam Tirmizi dan Ibn Hibban dari hadis Abdurrahman bin Auf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau berkata, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Uthman di syurga, Ali di syurga, Talha di syurga, Zubair di syurga, Abdurrahman bin Auf di syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas di syurga, Abu Ubaidah bin Jarrah di syurga, dan Sa'id bin Zaid di syurga. Hadis ni terkata sebut 10 orang sahabat ni. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibn Hibban. Oleh sebab itulah sahabat 10 ni dikira utama dah. Tapi bukanlah sahabat lain tidak diberikan berita gembira tentang syurga. Sahabat lain pun ramai lagi diberi berita tentang syurga dah. Cuma yang dalam satu hadis, inilah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.